52. Kat mana? Fasdun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطان المصلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kitab Sabilul Muhtadin, muka surat 52, 3 baris pada atas. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakat. Faslun, pada menyatakan istinja. Jadi ini pasal menyatakan cara nak menyucikan najis, iaitu najis kencing. Itu dengan cara istinja. Ketahui olehmu bahwasanya arti istinja pada istilah syarak iaitu menghilangkan ain najasah. Itu pada istilah syarak istinja tu menghilangkan ain najasah, ain najis dan atharnya najis. Itu makna istinja. Buang ain najis dan kesan najis itu, bau dia, warna dia, rasa dia hilang. Daripada mana? Daripada kubul atau dubur. Jadi istinja ni bukan hanya daripada kencing, daripada berak juga, taik. Dubur dan dubur bila kita sucikan, itulah namanya istinja. Cuma kita biasa sebut istinja ni bila buang air kecil. Istinja ni menyucikan dubur dan kubur, dua-dua sekali, depan dan belakang, nama dia istinja. Kerana mana istinja tu menghilangkan ain najis, bukan masalah kencing je, ain najis dan kesan-kesannya, atau menghilangkan ainnya najis daripadanya. Ainnya najis itu dengan apa guna? Daripada mana? Dengan apa? Dengan batu dan barang yang pada makna batu, juga nama istinja. Cuma setengah tempat nama dia istijmar. Setengah kitab istinja juga tu, makna istinja juga. Jadi sama ada menghilangkan ain najis dan najisnya itu dengan air, ataupun dengan menggunakan batu, ataupun yang semakna dengan batu. Apa semakna batu? Maknanya sifat macam batu. Apakah sifat batu yang masuk di sini? Keras. Keras tu bukan mesti keras je ni. Keras ni maknanya solid, ni pun kira keras. Keras maknanya lawan daripada cair, bukan lawan dia lembut. Yang kita kata mana, ini tak keras, jadi ini tak sah lah. Keras ini dengan maknanya solid. Solid, pepejal. Ni keras ni. Ni cair. Kopi ni cair. Menghilangkan dengan sesuatu yang keras. Maksud keras ini sesuatu yang pejal, macam ni, walaupun dia lembut. Yang kedua, ciri dia kesat, tak licin, tak macam biji guli tu, sebab dia tidak boleh menyerap. Tu nanti dia akan cerita ni sifat-sifat ya batu ataupun makna batu tu. Bermula istinja daripada tiap-tiap najasah yang basah, yang keluar ia daripada dubur ataupun kubul. Apa hukum dia? Wajib. Berarti kalau tak bersihkan tu berdosa. Kerana beberapa hadis saja kita biar punggung kita bernajis. Kita tak sembahyang saja biar, apa hukum dia? Apa hukum saja kita biar tu? Terus haram. Kerana asasnya melumurkan najis di badan dengan tak ada sebab,
haram. Bukan kata harus, haram, tak ada sebab. Saja lumur. Lumur tahi, haram. Biar gitu. Wajib. Istinja tu wajib. Kerana beberapa hadis yang menyuruhkan dengan dia, serta janji seksa. Mana seksa? Atas yang meninggalkan dia. Tetapi tiada wajib atas segera. Tak wajib segera. Mana tak wajib faur, lambat tak apa. Adalah ia wajib tak kala nak umpama semayang. Nak pergi semayang ni wajib lah. Tapi kalau kita biar macam tu, tak bukan nak semayang, dengan tak ada sebab, tak ada sebab dosa, berlumurkan ni. Kalau ada sebab, tak ada tempat nak basuh, tak ada apa, tak dosa, tak apa. Yang bila dah nak semayang tu, kita masih biarkan dengan najis tu, dosa hukum dia dan janji seksa. Atau tak kala picit waktu dah sikit, dah nak habis dah. Atau takut daripada intisyar. Kalau kita biar, nanti dia akan merebak najis itu daripada tempatnya. Ketika itu wajib. Kalau kita tak cuci, tai najis itu akan merebak merebak tempat lain. Kita biar gitu. Dan harus pada hak orang yang salim. Salim maknanya, apa makna salim? Salim maknanya sejahtera daripada penyakit, tak ada sisil baul. Dia ada orang yang salim, lawan dia daimul hadath. Dia ada 3 tu, salim, satu lagi daimul hadath, satu lagi faqih tuhurain. 3 istilah ni kena faham. Salim makna orang sejahtera, dia tak ada masalah, kemaluan dia, perut dia biasa, tu salim. Yang kedua apa tadi? Daimul hadas. Daimul hadas dia ada 3. Ini orang yang berkekalan berhadas. Kalau orang perempuan, istihadah, darah dia keluar je, macam mana nak buat tu? Maka dia kena ada kena wuduk juga. Apa yang dia cara ni? Yang kedua, nama dia silsil baul. Ni masih daimul hadas, maknanya berkekalan hadas. Orang yang kencing dia tak ada nak berhenti, kencing tak tus. Orang tua banyak tu, keluar, dah wuduk keluar lagi. Yang ketiga, silsil mani, air mani tak tus. Bahagian air mani tu, sum-sum dia keluar je air mani. Yang ketiga, sisir rih, kentut tak tus. Ini penyakit tu. Sisir rih, sisil baul, sisil mani, satu lagi istihadah. 4 ni kita panggil daimul hadas. Orang daimul hadas tak sah dia berniat sahaja aku mengangkat hadas. Dia kena niat sahaja aku berwuduk. Dan dia kena ambil wuduk tu bila masa dah masuk. Zuhur dah masuk, baru dia boleh wuduk. Tapi sebelum dia wuduk, dia kena bersihkan najis dulu. Cuci semua tu, balut dia, ikat dia, pakai cawat, pakai kain seluar ke, ambil wuduk, terus semayang. Dia tak boleh, dia kena mualat, melainkan kalau tunggu jemaah lah. Dan dia kena buat setiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, tiap-tiap waktu kena buat. Allah, susah. Orang tua kan, nak buat. Kena masalah ada orang, itu makna daimul hadas. Kemudian yang kedua, nama dia faqih tuhurain. Faqih tuhurain ni makna orang yang tak jumpa air dan tak jumpa tanah. Debu tanah tak ada, air pun tak ada. Jadi dia ni kena semayang hormat waktu. Jadi orang yang faqih tuhurain, luput 2 suci, air tak ada, ataupun air ada tapi tak ada nak ambil, susah nak dapat, ataupun dan kedua nak tayamum tak boleh, namanya faqih tuhurain.
Orang macam ni sembahyang hormat waktu. Yang nombor 3 ni, wajib dia qada sembahyang dia. Fakid tahrain. Yang kedua tadi, dan yang pertama, salim dengan yang apa ni, daimul hadas, tidak wajib qada. Sah sembahyang dia. Sembahyang dia dah sah, tak ada qada. Daimul hadas dengan orang salim ni tak ada qada. Yang ada qada tadi, fakid tahrain. Fakid tahrain. Yang keempat, ada satu lagi. Yang keempat ni dicabang dia fakid tahrain tadi. Ya. Iaitu orang yang terpaksa orang yang mempunyai balutan di anggota tayamum. Itu pun fakid tahrain juga. Ya, maksud dia tangan dia patah, air tak sampai, tayamum pun tak sampai. Ni cara nak buat ni. Orang macam ni nama dia fakid tahrain. Sembahyang hormat waktu juga. Wuduk takat mana boleh, kena qada sembahyang. Kecuali ada satu qaul dhaif, boleh beramal. Kalau sampai 3 bulan 4 bulan kan. Tapi cara nak beramal dia macam khuf. Maknanya wuduk dulu, dah wuduk semua, lepas tu barulah disimen. Jadi maknanya masa disimen tu dia ada wuduk. Pastikan nurse tu pakai sarung tangan. Kalau tidak pakai man nurse. Yang lelaki-lelaki dia pegang, lelaki-lelaki lah, dia wuduk kita tak batal. Sampai dah siap semua tu, lepas tu kalau dia pegang tak apa dah, ataupun kita kentut tak apa dah, maknanya kita dah macam khuf ni. Maka memadalah kita sapu air saja di atas tanpa tayamum. Kadang ada kaul menyatakan bila tempat dah tak boleh nak kena air macam ni, maka memadalah disapu air di atas macam khuf tadi tu. Cukup. Ganti dah, sapu. Macam biasa. Dan sembahyang tu sah, tak payah qada. Tapi nak kena bersih dulu lah. Bersih dulu, ada wuduk, barulah disimen. Kalau wuduk pun tak ada, najis darah masih ada dalam tu, baru simen, itu confirm kena qada. Ustaz, kalau 3 bulan, 3 bulan. Kalau 6 bulan, 6 bulan. Tu dalam mazhab kita Syafi'i. Dia dapat beza tu, salim, orang yang daimul hadas, fakid tahrain. Fakid tahrain tak boleh jadi imam. Tak sah imam sebab sembahyang ni kena ulang balik. Orang yang daimul hadas boleh jadi imam. Sah sembahyang dia dan sah orang sembahyang belakang dia. Habis. Dan harus kata dia, pada hak orang yang salim mentakhirkan istinja daripada wuduk. Orang yang salim, orang sejahtera ni, orang tak ada masalah kemaluan ni, boleh dilambatkan istinja tu daripada wuduk. Dia dah wuduk dulu baru cuci kemaluan dia. Sah tak? Kita ambil wuduk, lepas tu baru kita cuci kemaluan kita. Tapi jangan sentuh. Sah. Tiada daripada tayamum. Maknanya kalau kita nak bertayamum, kita kena cuci najis dulu. Tak boleh. Sebab tayamum ni kita panggil taharah darurat. Dia sekadar menggantikan saja. Jadi tak kuat. Bila satu benda yang tak kuat macam ni, kita tak boleh menyelangi dia dengan istinja. Istinja lepas tu tak boleh. Najis dah tayamum betul-betul nak istinja, tak sah. Maka tiada harus bagi seorang mentakhirkan istinja daripadanya tayamum. Adapun orang yang tiada salim, iaitu yang sentiasa berhadas, ni daimul hadas, istihadah, sisil baul, maka tiada harus baginya mentakhirkan istinja daripada wuduk. Tak boleh. Orang yang kencing tak keluar kencing ni, dia kencing loose ni, bukan was-was, dia memang dah loose dia punya urat itu. Jadi dia punya air kencing keluar tanpa dia perasan. Itu kita panggil daimul hadas. Bukan was-was. Dia tak boleh lambatkan istinja pada wuduk. Dan keluar dengan kata najasah yang basah, iaitu najasah yang kering, seperti tai. Apa tu? Tai ketela. Apa? Tai ketela. Kamus tak bawa ni. Kamus. Nanti saya cari balik. Yang tiada sertanya basah,
tahi kering, tahi cicak kering tu. Tak basah. Dan barang yang suci yang kering seperti batu dan kayu dan ulat yang keluar ia padahal tiada sertanya basah, maka tiada wajib istinja daripadanya. Dan keluar dengan kata najasah yang basah, itu najasah yang kering. Tahi ketela ni mana tahi kerah. Tahi ketela ni mana tahi kerah. Tak ke? Tahi tu betul-betul kerah, memang macam batu. Bila berak tu, dia tak ada basah, dia kering. Berak tak kering. Macam mana tu? Wajib tak kita basuh punggung tu? Tak wajib. Dan ni tahi yang keluar ikut bentuk punggung ni. Yang punggung tu tak payah basuh. Dan barang yang suci keluar kat punggung, barang suci yang kering juga, seperti batu, kita berak keluar batu tu keluar, adakah kita wajib istinja? Tak wajib. Dan kayu keluar, kayu keluar, dan ulat keluar, yang keluarlah dia ulat padahal tiada sertanya basah, maka tak wajib istinja daripadanya. Tetapi sunat istinja daripada demikian itu supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Jadi maknanya yang kita kena istinja ni bukan pasal berak tu, pasal basah tu, dia menajiskan punggung tu. Tapi kalau dia kering, dia keluar, tak ada kesan apa. Harus tak wajib istinja. Tak wajib. Tapi sunat istinja sebab keluar pada khilaf, orang kata wajib juga. Syah dan tiada memadai istinja itu melainkan dengan air atau dengan batu atau barang seumpamanya daripada tiap-tiap benda yang jamid. Yang jamid maknanya yang beku, lagi suci, lagi kesat, yang dapat ia menanggalkan najasah, lagi tiada ia benda yang dihormati pada syarak. Apa contoh benda hormat pada syarak? Seperti kulit yang sudah disamak. Tak boleh tu. Kulit lembu, kulit kita samak tu kan. Kulit tu kulit yang sudah dihormati pada syarak, mana dia boleh dimakan. Benda tu dia hormat di syarak. Kita ambil lap kita punya ni. Silap. Ini benda yang tak dihormat pada syarak. Silap. Ini benda yang tak hormat pada syarak. Kulit yang sudah disamak. Minta maaf. Kulit yang dah disamak, kalau kulit belum samak lagi najis. Kulit yang dah samak ni dah tak najis. Dan ambil rumput. Rumput kita sapu boleh, sah. Dan tembika. Tembika. Bertahan liat tu, sah. Kerana bahawasanya Nabi SAW adalah dia istinja dengan batu dan menyuruhkan ia akan sahabatnya beristinja dengan dia batu. Maka dikiaskan dengan batu itu barang yang lainnya daripada barang yang pada makna batu. Maka tiada memadai istinja dengan benda yang cair, yang lain daripada air. Dan tiada memadai istinja dengan benda yang jamid, yang najis atau yang kena najis. Dan tiada memadai istinja dengan benda yang jamid, yang suci, yang tidak dapat menanggalkan najasah sebab licin, macam guli, atau sebab rapuh. Rupi tu pada rapuh ia. Tanah tu rapuh, arang rapuh. Titik. Baik, mana ini kalau kita tengok sini, dia kata sini Rasulullah menyuruh para sahabat bersijak dengan batu. Jadi batu dalam kitab-kitab kata afdal istijak ni sebenarnya macam mana? Mula-mula dengan batu dengan air, sebab nak dapatkan itiba'un Nabi. Dan untuk mengajar kita jangan yang sebenar, yang nak suci betul-betul hati. Kita kadang orang Melayu ni, dia buat kebersihan dia terror. Dia cuci lah, dia sabun lah, dia bersih betul lah punggung dia tu. Tapi hati berat, PhD banyak. Dia bersih kat Zohir, patut bersih Zohir tu, dia bersih batin. Yang kedua. Yang ketiga yang kita tengok di sini, bila kita belajar bab-bab fiqh ni, bab-bab istinja, bab solat, bab macam-macam bab fiqh ni,
kita sedang mempelajari af'alun Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak dinamakan orang yang ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, sampai, kalau tidak sampai pada tahap dia memerhatikan gerak dan langkah dia tu, sukun harakat dia tu muafakat dengan gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muafakat dengan af'alnya. Itu barulah dia tu fana' fi Rasul. Kita zahir kita ni kena fana' fi Rasul, batin kita kena fana' fillah. Tidaklah dia bergerak, melainkan bergerak dia tu seperti mana dia mirip dengan gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia istijab macam mana Nabi beristijab. Lepas tu para sahabat tu, mereka tu maqam mereka tu tinggi kerana mereka itibak, ikut. Bukan dia reka sendiri, dia ikut betul. Sejak batu. Walaupun kalau ikut akal kita, baguslah air kan, air lagi bagus. Tapi mana batu ni Nabi suruh. Ketika itu batu ni jadi satu sunnah. Jadi bukan masalah masih berbau tak berbau tu, masalah Nabi suruh. Tu fana' fi Rasul, ma'rifatul Rasul. Bahawa betul orang makrifah dengan Rasul. Dia tidak akan bergerak melainkan gerakan itu sunnah Nabi. Dia tak akan bercakap dengan cakap itu macam apa yang Nabi suruh cakap. Dia tak akan berfikir macam mana Nabi berfikir. Dia tak akan, itu guna bagi pekah. Bukan sekadar nak tahu. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata, dan haram lagi tiada memandai istinja dengan satu benda yang dihormati. Maka benda yang dihormati itu beberapa bagai. Wallahu a'lam. Panjang cerita ni. Nanti kita sambung. Buka kitab Qatrul Ghaisiyah. Ya, boleh. Perlu tak kita berniat? Kata innamal a'malu biniat. Baik, amal ni ada dua. Amal buat, amal tak buat, amal tinggal. Amalan menghilangkan izalah, babul izalah. Misalnya menghilangkan najis, menghilangkan cemar-cemar kat badan. Ini kita bagi min babil izalah. Babul izalah ni tak payah niat. Jadi sah. Dia jadi sah. Ibadat tu sah. Cuma untuk mendapatkan pahala kena niat. Sebab dia masuk dalam babul izalah. Bab menghilangkan bau kat badan, menghilangkan najis. Tak niat. Ya, misalnya kita masuk tandai, kita dah cuci punggung kita keluar Allah terlupa nak niat. Perlu tak kita masuk balik sahaja aku bersih? Tak payah. Sebab ini babul izalah, hasil dia tu walaupun tanpa niat. Kita terjun dalam laut Port Dickson tu, terkencing kan, terjun, kita keluar lupa nak niat istinja. Padahal dah kena air ni, dah sah dah hilang dah najis tu. Cuma nak dapat pahala tu, kenalah kita ni tahan hati dah saja aku bersijak kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada macam tu, tak dapat pahala lah. Tapi suci tak? Suci. Rugi lah. Babul izalah, bab izalah, bab menghilangkan tu. Kalau dia niat dia dapat pahala, tak niat tak ada pahala. Ya. Macam yang batu tadi sama dengan tisu tak? Sama. Macam sekarang orang putih pakai tisu. Dia ikut sunnah. Itu dia simpan 3 hari. Simpan tu tak lepas lah. Macam mana? Kebanyakannya dia pakai simpan seminggu baru dia mandi. Lepas tu dia mandi. Tak apa. So, tapi kena hilang betul lah. Ain tu hilang lah. Kalau dia pakai tisu ada bau lagi ke? Bau tak apa. Bau dimaafkan. Istinja dengan batu ni mana boleh hilang bau. Terror lah siap batu hilang bau. Memang ada bau. Tapi dimaafkan. Sebab istinja dengan batu. Suci tak? Suci. Siapa kata? Rasulullah. Kalau kita pakai batu, lepas tu kita cuci dengan air lagi baik. Itu lebih afdal. Buat dua-dua sekali. Lepas pakai batu, pakai air pula. Tu lengkap lah. Lengkap lah. Dua-dua sunnah dapat. Batu punya sunnah dapat, air punya sunnah dapat. Amal dua-dua sekali.
Sebab macam kita kata sembahyang sunat subuh, dia ada dua kaul, dua hadis. Satu kata Rasulullah suruh bila kita nak sembahyang subuh, sunat subuh ni, baca kuliah kulhu. Satu lagi baca, siapa tahu? Alam Nashrah dengan Alam Tarakai. InsyaAllah selamat daripada buasi. Tapi yang afdalnya baca 4-4. Macam mana? Rakaat pertama baca Alam Nashrah, baca kuliah. Rakaat kedua baca Alam Tarakai, Qul huwallahu ahad. Dapat dua-dua sekali. Dihimpun dengan dua tu sekali. Macam tu lah, sama lah. Kan? Ataupun sekali-sekali baca macam ni, sekali-sekali baca macam tu, supaya kita mengamalkan semua sunnah. Lagi ada soalan? Ustaz, Ha. macam orang sakit tu, Ha. dia nak ambil sembahyang lah, dia pakai spray je ni. Tapi jarum tu masuk sini, pastor tu macam mana? Memang menghalang. Menghalang. So air tu kena je lah atas pastor tu. Air tu kena atas plaster. Dia nak buat macam tu. Tapi air tu menyerap tak? Tak menyerap kan? Pastor tu tak kena. Tak menyerap. Fakit tahurain. Ke qadha. Kena kodok lah. Kena qadha. Sembahyang tetap kena sembahyang lah. Sembahyang tetap kena sembahyang. Sembahyang hormat waktu. Tu lah. Sama ke halnya dengan yang bersimen tadi tu? Bersimen tadi tak ada sama. Tapi simen tadi tu memang tak ada nak buka. Beri dia taklid. Sama je kalau dia sebelum tu dia ada wuduk. Sama juga. Lepas tu boleh tempik. Lepas sebelum dia lekat tu dia wuduk dulu. Lepas tu sak. Doktor tak pergi buka dah. Buka siap. Kan? Dia pun sembahyang taklid pada yang saya cakap tadi tu. Sah. Lepas tu kalau dia dah batal wuduk je, macam mana? Nak ambil sembahyang balik? Ambil sembahyang balik. Sapu. Sapu Baik. je lah atas tu. Sebab dah macam khuf. Macam sapu khuf. Sama je macam tadi. Perlu kodok tak tadi? Tak ada dah. Tak perlu qadha. Atas kaul yang tadi tu. Dengan syarat yang mula-mula tu dia kena ambil. Dengan syarat sebelum dia masuk jarum apa tu, dia kena wuduk dulu. Tapi memang tak teringat lah waktu tu Ustaz. Itu dah. Ataupun masa nurse tak nampak, buka siap-siap, ambil wuduk, lepas tu sampai balik. Ada yang buat itu. Lepas tu nurse tengok, ini macam mana boleh tercabut ni? Kacau. Ataupun sembahyang hormat waktu dan qadha. Itu kaul pertama. Berdosa tak tu? Tak berdosa. Bukan salah kita. Tak nak buat. Baik. Adik, buka kitab Qatul Qaisiyah. Maksud apa? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitab Qatul Qaisiyah fi ilmi sufiyah, muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi barakatih. Al-faslul awwalu fi an-nusus allati tu'khadhu minha hadzal ilmu. Artinya bermula fasal yang pertama pada menyatakan beberapa nas yang diambil daripadanya nas akan ini ilmu. Jadi yang mulia Syekh Husin Al-Bajari ni, hebat kitab ni macam kitab tesis ni, kitab yang dia buat ni. Mula dia bagi sejarah macam mana bermula tasawuf. Yang ni dia nak bawa mari pula dalil-dalil nas Quran hadis yang menunjukkan ilmu tasawuf ni ada, berasal daripada Islam, bukan buatan. Artinya ketahui olehmu bahawasanya segala nas Quran hadis yang menunjukkan ia atas ini ilmu sufi ni amat banyak, setengah daripadanya ayat Quran yang menunjukkan ia atas wahdahnya Allah. Ini esanya Allah. Wahdahnya Allah tadi. Wahdah pada mana? Pada zatnya, pada segala sifatnya, dan pada segala perbuatannya. Ayat Quran yang menunjukkan pada wahdatul af'al, wahdatul sifat,
Wahdatul asma. Mana? Wahdatul zat. Wadah ni makna satu. Esa. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Tu dia, tu dalil dia. Dalil kata wahdah tu, Alhamdulillah tu. Kenapa? Makna dia apa? Bermula segala jenis kepujian tertentu khusus bagi Allah semata-mata, tiada yang lain sekali-kali. Itu wahdatul zat lah. Wahdatul zat lah tu. Segala puji tertentu bagi dia, tak boleh hak lain. Hak lain tak boleh. Dia satu-satunya. Wahdatul zat tu. Alhamdulillah tu mengajar wahdatul zat. Jadi ada beza sikit wahdatul zat dan wahdaniyah dengan wahdatul zat dalam tasawuf. Wahdaniyah tu dia menceritakan sudut zat Allah tu tak ada lain melainkan satu saja. Wahdatul zat dan tasawuf menceritakan pandangan makhluk, pandangan kita ni terhadap Tuhan tu mesti satu. Nampak yang satu tu saja. Hanya dia je kita nampak. Lain kita tak nampak lain lagi. Di saat kita nampak hanya dia saja yang sebenar-benar wujud, bukan lain dari dia, itu wahdatul zat. Nampak dia je. Kalau dalam istilah tasawuf, syuhudul wahdah fil kathrah. Nampak satu dalam yang banyak. Nampak satu dalam banyak. Kerana yang banyak ni tak mungkin ada melainkan datang daripada satu. Yang banyak-banyak kita ni sebenarnya tunjuk pada yang satu. Ibarat macam kita kata kain ni, kain baju ni kan, sebelum dia jadi baju, dia apa? Dia benang. Cuba tengok tukang jahit baju kan, sebelum jadi baju dia letak ni depan, ni lengan kiri, ini bahagian bawah dia, ini bahagian ni. Dia letak atas meja tu kan. Kita tengok apa? Dia tengok apa dia kain tu. Tapi dia tengok tu, dia nampak wahdah tu. Dia tengok banyak ni, dia nampak satu. Dia nampak semua ni akan jadi selai baju. Kita tengok tu tengok kain ni. Apa cerah ni lengan. Kita tak nampak. Tapi kalau tukang tailor dia tengok tu, oh ni nampak. Dia dah nampak bayangan baju tu dia dah nampak dah. Itu cara kita nak faham wahdatul zat. Nampak satu dalam banyak. Banyak nampak satu. Satu nampak yang satu. Satu lagi tu wahdatul syuhudul kathrah fil wahdah. Nampak banyak dalam satu. Tengok baju ni, nampak baju ni asal dia macam mana, kain dia mana, material dia apa dia, tapi nampak baju. Itu syuhudul kathrah fil wahdah. Nampak banyak dalam satu. Macam orang beli biji benih, dia beli benih durian musangking kan, sebiji kan. Orang tengok biji durian tu, apa Tok Syekh ni tengok biji durian. Tapi orang yang faham, dia dah nampak lah. Dia dah nampak batang pokok tu, dia dah nampak dah buah durian banyak, berpuluh-puluh, dia dah nampak dah. Senyum tengok biji durian tu. Dia tengok biji lah. Itu syuhudul kathrah fil wahdah. Syuhudul wahdah fil kathrah, dia tengok pokok durian, dia nampak asal-usul dia daripada biji benih. Itu misal-misal nak bagi faham dah. Bila reality ni, dia tengok alam ni, everything come from one. Dan dia nak sentiasa melihat yang satu tu. Itu wahdah. Itu pandangan tasawuf. Dia sebut wahdah tu sudut kita pandang alam. Wahdah, nampak dia satu. Kalau dalam tauhid, dia cerita pasal zat tu, tak ada yang lain macam dia. Dia ada kena-mena, tapi dia lain sikit. Lepas tu dia kata apa ni? Jadi mana dalil wahdatul zat? Alhamdulillah, segala puji itu milik bagi zat yang bersifat yang bernama Allah. Itu wahdah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Ini juga dalil wahdatul zat. Mana?
Rabbil alamin, Tuhan yang menjadikan sekalian alam dan menterbitkan dan yang memerintahkan akan mereka itu. Allah sentiasa nampak syuhud pada dia tu. Dia yang mentadbir, dia yang memerintah. Tak lepas pandang tu. Tu kata pandangan zahir tu. Panak filah tu. Ya. Tak mampu nak melihat sesuatu melainkan nampak Allah. Tak mampu dia nak lupakan Allah tu. Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pentadbir tu. Tak lepas. Panak dia dalam Rabbil Alamin tu. Ar-Rahmanir Rahim. Panak lagi. Lagi dialah yang memberi nikmat. Lagilah yang nikmat yang besar-besar. Dan dialah memberi nikmat yang kecil-kecil. Ada tak yang terlepas pada Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Ada. Tak ada satu benda pun dalam dunia ni melainkan adalah tajali pada Ar-Rahman Tuhan. Tidak ada yang kebaikan yang dilihat di akhirat itu, maka semuanya tajali pada Ar-Rahim Allah tu. Asma' dia tu. Tauhidul Asma' ni syarat pada Tauhidul Asma'. Melihat alam nampak Ar-Rahman. Lepas tu Ar-Rahmanu Ashistawa. Tuhan Ar-Rahman itulah yang menguasai Ar-Rash. Kenapa disebut Rahman? Tak disebut Ar-Rahmi, Ar-Rahim Ashistawa, atau Al-Latif ke Al-Qahar. Kerana Ar-Rahman tu Tuhan yang pemurah, Tuhan yang tak pilih bulu. Adakah kau sembah aku atau tak sembah aku, kau kufur ke, kau beriman ke, aku Tuhan Ar-Rahman, aku berikan semua. Rahman Ashistawa, dia yang menguasai Ar-Rash. Jadi Wahdatul Asma', ya, yang boleh bersifat macam tu dia je, tak ada yang lain. Satu dia, Rahman tu, menunjukkan pada sifat Rahman tu, Wahdatul sifat itu. Tak ada lagi. Akhirat besok Wahdatul Rahim. Rahim. Habis semua dalam tu. Nikmat besar, nikmat kecil. Ar-Rahman juga diterjemah juga sang pemberi nikmat besar-besar. Ada juga yang mentafsirkan begitu. Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang seni-seni, yang halus-halus. Nikmat dua, yang besar, yang kecil. Dua-dua kau tengok kau akan jumpa Ar-Rahman. Kau tengok nikmat yang halus kau nampak Ar-Rahim. Ada lepas? Boleh lepas lagi? Tak ada. Jadi kita faham di sini, bagi orang yang tahu mentauhidkan Allah, ya, tauhid asma' tu, setiap yang dia lihat, dia nampak, dia tengok saja nikmat besar, Rahman. Dia tengok nikmat yang halus-halus, Rahim. Rahman Rahim, Rahman Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Habislah semua dalam tu. Kemudian Maliki Yaumiddin, lagi dialah yang memilik dan yang memerintah hari yang kemudian. Ada lagi yang lain? Ada yang memerintah hari kiamat esok selain daripada Allah? Tak ada. Ni kat dunia ni kita tak nampak lah. Kita banyak bos banyak. Bos. Akhirat bos orang Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Seorang. Lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau yang kami sekalian sembah dan akan dikau yang kami minta tolong. Tiada yang kami sembah dan kami minta tolong orang yang lain daripada engkau. Jadi ini bagi orang mengaji balaghah, dia nampak, dia faham dah ni. Apa beza na'buduka, kami sembah engkau, dengan iyyaka na'budu? Dalam bahasa Arab ada beza tu. Apa beza aku sayang padamu dengan engkaulah yang satu-satunya aku sayang? Tak sama. Aku sayang padamu. Nanti ada lagi yang lain. Tapi hanya engkaulah yang ku sayang. Itu lain lagi. Kau seorang lain tak ada. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Lain tak ada. Maknanya wahdatul zat, wahdatul ma'bud, satu-satu yang disembah. Wahdah je lagi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau lah tempat kami minta tolong. Tak ada lagi.
Tak ada. Ya. Iyyaka na'budu isyarat pada syariat. Iyyaka nasta'in isyarat kepada hakikat. Iyyaka na'budu, na'budu tu nak sembah. Sembah kena ada syariat lah, semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Iyyaka nasta'in hakikat. Hakikatnya boleh semayang, boleh puasa ni pertolongan Allah. Kau je, tak ada kau tak dapat. Artinya lagi bahawasanya Allah yang bersifat ia dengan segala sifat yang 7 yang tersebut itu. Dia kata yang daripada alhamdulillah, bismillah tu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menceritakan 7 sifat. Tak ada Fatihah tu segi. Fatihah daripada alhamdulillah rabbil alamin, daripada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah 1, rabbil alamin 2, ar-rahman 3, ar-rahmanir rahim, ar-rahman 3, ar-rahim 4, maliki yaumiddin 5, iyyaka na'budu 6, iyyaka nasta'in 7. Tu cara kira dia. Dia tak 1 tu. 7 sifat. Allah bersifat dengan 7 sifat yang tersebut itu, tertentulah keadaannya 7 sifat itu pada Tuhan yang esalah ia. Maksudnya tunggallah ia yang memiliki 7 sifat itu, dan tiada Tuhan yang lain daripada Allah sekali-kali memiliki 7 sifat ini. Dan tertentulah keadaan sekalian makhluk ini hambanya yang mengada ia akan mereka itu daripada tiadanya, dan dialah yang memerintahkan atas segala hal mereka itu. Dan lagi firman Allah. Jadi mana rahsia sebalik Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim, 2 sifat, yang maha pemurah lagi maha penyayang, 2 sifat, ya. Alhamdulillah sifat ketiga, Rabbil alamin sifat keempat, Maliki yaumiddin sifat kelima, Iyyaka na'budu sifat keenam, wa iyyaka nasta'in 7 sifat. 7 sifat yang disebut dalam surah Fatihah itu, bukan 7 ayat, 7 sifat tu hanya ada pada Allah. Ini lain sikit, ni kajian tasawuf, tauhid tasawuf. Kemudian dia kata, kalau 7 ni pun dah faham, nak dah habis dah, lain tak ada. Tak ada yang pengasih, tak ada yang penyayang, tak ada yang boleh menerima pujian, tidak ada yang mentadbir alam, tidak ada yang memiliki hari kiamat, tidak ada tempat nak kami sembah, tak ada kami minta tolong melainkan Engkaulah ya Allah. Kan wahdah tu, kan dah wahdah tu, dah nampak satu dah tu. Ni baca Fatihah berbuih, tajwid dah betul lah tapi tak ada wahdah, masih istain lagi, masih dapat 2. Betul kata apa lagi? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Artinya bermula jihad masyrik, belah barat, belah timur, dan jihad maghrib, belah barat, dan barang antara keduanya itu milik bagi Allah. Lam pada lillah tu, lam tu nama lam milki. Kalau kita terjemah betul, milik bagi Allah apa yang kau nampak di sebelah timur, milik bagi Allah apa saja kau tengok sebelah barat. Semua tu milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah. Gunung tu milik Allah, bukit tu milik Allah, matahari itu milik Allah, manusia itu milik Allah. Sebelah kiri kau tengok ke mana-mana, kau akan nampak pemilik dia Allah, pentadbir dia Allah, bukan lain, bukan orang itu, bukan orang ini, bukan Perdana Menteri itu, bukan ini, tak ada. Semua tak nampak Allah. Maka barang mana jihad yang kamu hadap mukamu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Kamu hadap mukamu, kamu hadap segala panca inderamu, pendengaran, penglihatan dan hatimu, maka di sanalah kamu akan dapati akan hak Allah Ta'ala yang wahdah ia, yang tunggal ia. Ini pemilik tunggal. Macam kita masuk dalam sebuah istana raja, istana tuanku, yang mana dalam istana ni semua ni milik tuanku. Meja ni meja tu, kereta tu. Kau tengok kiri, kau nampak pemilik dia, tuanku raja. Semua dia wahdah, satu dia pemilik semua, pemilik tunggal. Pemilik tunggal tu. Tapi kalau kau tengok di sini, kau nampak dia, tengok sebelah sini kau tak nampak dia. Kau nampak macam aku punya. Macam kereta aku je. Tak ada lah, tak ada wahdah lah. Wahdah ni ainama tuwalu, di mana saja kau pandang, ke barat ke timur, kau nampak pemilik sah, pemilik sebenar, Allah. Itu mana ayat ni? Ulang ni. Walillah masyriq wal maghrib, milik Allah apa saja yang kau lihat di sebelah barat, sebelah timurmu. Milik Allah apa saja kau lihat sebelah timurmu. Habis dah semua tu milik dia. Habis kau pandang, kau nampak apa? Kau nampak pemilik lah. Kau nampak engkau pula, nampak pemilik dia. Tapi kenapa kita tak nampak Allah? Kenapa kita tak nampak Allah? Sebab kita tak pernah rasa diri kita berhajat kepada Allah. Lepas tu kata Jalaluddin Ar-Rumi, only the one who's thirsty can see Allah when he looks into the water. Hanya orang yang kehausan yang akan dapat melihat Allah di saat dia menetap di dalam gelas air. Tapi orang yang tidak haus, bila dia tengok air tu, dia nampak bayang diri dia. Dia tak nampak pemilik air tu. Sebab dia tak haus, tak ada hajat. Orang yang berhajat, kehausan, Allah, dia tak nampak diri dia tu, dia nampak pemilik air tu. Tapi kalau dia rasa dia tak berhajat, kita nampak bayang muka dia. Tak faham? Lepas tu dia kata apa lagi? Allah. Artinya, dan barang di mana pihak masyriq adalah ia, timur adalah ia, atau maghrib yang kamu hadapkan mukamu, dan segala idrakmu, yakni segala pendengaranmu, percakapanmu, perhatianmu, padahal kamu tuntut dengan demikian itu, kamu tengok tu, kamu tuntut apa? Nak musyahadah, nak menyaksikan akan hak Ta'ala. Maka di sanalah kamu dapat akan sesuatu yang menunjuk ia di atas wujud Allah Ta'ala dan atas wahdah. Artinya apa itu? Bagi orang yang sudah terbuka, dibukakan Allah hijab dalam hatinya itu, tidak perlu dia sampai ke Mekah nak mencari Allah. Tak perlu. Cukup dia memandang ke timur, ke barat. Cukup dia berada di rumahnya. Cukup berada di Baitul Nur ni. Kerana Allah tu kan tak bertempat, tak ada di Mekah tu. Berapa orang pergi ke Mekah tak jumpa Tuhan, tapi jumpa kat hospital? Berapa orang jumpa Tuhan kat hospital? Di saat kaki dia nak kena potong, Allah. Berapa orang pergi Mekah tu tak jumpa Allah? Dia jumpa apa? Apa dia jumpa? Dia jumpa Big Ben. Dia jumpa Hotel Hilton, Hotel Zam-Zam Tower. Best Mekah ni, hotel sedap. Tak jumpa Allah. Tak jumpa Allah. Itu kata Hamzah Fansuri, ulama sufi pada Aceh. Dari Babu Salam tu tempat rumah dia, ku berjalan ke Mekah mencari Tuhan. Akhirnya ketemu di dalam rumah. Allah. Cari Allah, cari sana sini, bersusah payah, habis duit cari Allah. Rupanya kat rumah jumpa. Kat rumah. Ni.
Kalau engkau betul mencari Allah, mencari musyahadah kepada Allah, tak perlu ke mana-mana. Cukup duduk di rumah. Pandang. Pandang betul-betul lah. Pandanglah betul-betul. Pandang isteri, jangan pandang isteri nampak orang lain pula. Pandang isteri tengok. Isteri itu kan mar'ah. Mar'ah itu kan mir'ah, cermin. Pandanglah betul-betul. Nampak dah Allah. Tengok tak nampak? Tak nampak isteri. Itu yang apa? Itu yang kacau. Tak nampak mir'ah. Dan lagi firman-Nya Allah, kalau itu kata kalau dan tetaplah, dan apabila tetaplah akan musyahadah engkau. Bila sudah tetap penyaksianmu itu, setiap kali kau pandang satu yang wujud membawa pada melihat Allah. Bila dah tetap musyahadah pada engkau itu akan wujudnya Allah itu, apa? Bila musyahadahmu telah tetap pada wujud Allah, wujud Allah tu, sifat wujud Allah tu kau lihat pada tiap-tiap satu yang ada ni, dan setiap satu yang ada ni menunjukkan pada Allah. Alam ni kalau dia bercakap, pokok tu kalau dia bercakap, dia akan bercakap tu. Janganlah kau kagum melihat aku, wahai manusia, wahai hamba Allah. Cantiknya aku ini sebenarnya nak menunjukkan pada penciptaku yang cantik. Gunung tu kalau bercakap, dia cakap tu gunung tu. Hei manusia, janganlah kau lihat aku ni segagah ini. Kerana gagahku ini tidak ada artinya dengan gagahnya Allah. Aku sebagai saksi jabbar Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah diturunkan Al-Quran itu pada gunung dan ganang. Artinya, kalaulah gunung ganang tu ada akal, perintah Quran tu diturunkan kat dia, la ra'aitahu khashi'a, kau akan nampak gunung tu menggigil ketakutan. Mutasaddian min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Gunung yang gagah tu, kerana gunung itu dicipta Allah supaya kita melihat gunung itu melihat Allah, bukan melihat gunung. Tapi untuk siapa ini? Untuk orang yang mencari Allah. Kalau kita tak cari Allah, tak nampak ada Allah tu. Walaupun nampak Kaabah. Balik Malaysia, best dah Mekah. Nampak Kaabah. Lagi nampak apa? Nampak unta. Gambar unta. Lagi dia kata bagi, dah. Itu yang pertama. Lepas tu dia kata, dan apabila tetaplah musyahadah engkau akan wujud Allah, dah baqa', tak hilang lagi dah. Baqa' kau melihat Allah tu, maka hilanglah daripada engkau akan musyahadah kepada suatu yang lain daripada Allah. Kalau Allah sudah tetap dalam hatimu, hilang yang lain. Nah, mana tanda Allah sudah ada di hatimu? Mana tanda engkau ni betul-betul sudah mengenal Allah? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah itu, gemetar hati itu, bergetar. Kalau masih tak bergetar, belum kenal Allah, belum benar-benar kenal. Baru kenal nama. Orang kita sekarang ni banyak kenal nama aja, zikir nama aja, bukan zikir ma'bud betul. Bukan ada zikir yang bernama Allah itu. Sebut je Allah, Allah. Nama tu yang bernama Allah tu siapa? Sifat dia macam mana? Siapa dia itu? Kalau kau betul-betul kenal, tak macam tu kau sebut dia tu. Wajilat qulubuhum. Pasti gemetar hatimu tu, bergoyang hatimu tu, menyebut nama Allah yang memiliki sifat kamalat tadi tu, kesempurnaan itu, Allah. Tapi kalau tak bergetar, tak ada apa, tak ada rasa. Kadang hati ni dia, kalau dia hati ni dia lebih kenal seseorang daripada kita. Kadang hati dia bila jumpa orang yang hebat, gemetar. Berjumpa kekasih, bergetar. Bergetar tu hati tu, getaran tu. Itu yang kita nak belajar. Kita nak berzikir, nak dapat itulah, nak dapat getar tu.
Lepas tu dia kata apa lagi? Dan tetaplah yakin engkau akan wujud. Hilanglah daripada engkau musyahadah pada sesuatu yang lain daripada Allah. Dan tetaplah yakin engkau akan wujud Allah. Dan lagi firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bermula kami, kata Allah, lebih hampir kepadanya daripada urat lehernya. Allah. Ini ayat ni, kalau orang yang betul-betul faham, dibuka Allah, komentar. Ya. Bayang satu orang telefon kita, tuan audio kuliah. Siapa kau ni? Jangan tanya. Saya sedang merhatikan tuan. Setiap gerak tuan dalam perhatian saya. Kalau tuan mau selamat, serahkan wang RM100,000. Oh, kita pun siapa? Di mana kau ni? Saya berada dekat dengan tuan. Kita tengok kiri, tengok kanan, tak jumpa. Hai, siapa ni? Berdebak pun. Allah menyebut dalam Quran, wa nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu ni. Mana ada dekat lagi? Mana ada dah? Memang tak ada dah. Siapa yang boleh dekat pada ni? Tak ada. Mereka Allah saja, sebab Allah tak bertempat. Allah tak bertempat. Ni mana ada dekat? Ni habis dah ni. Dah tak ada dah. Jangan je pahaman orang mengaji hakikat. Ada dekat lagi? Tak ada. Mana? Kalau dah tak ada, mana makcik? Kita lah Tuhan. Dah tak ada dekat lagi, kita lah. Itu bila belajar tauhid syuhudi melalui akal. Jadi macam tu. Kalau kita ada tauhid sifat 20, tak macam tu. Tuhan tak bertempat. Sebab dia tak bertempat, dia tak ambil ruang, maka dia boleh dekat dengan kita lebih daripada ini. Sebab dia tak ambil ruang. Ya? Kan? Dia tak ambil ruang. Mana ada ruang lagi dah depan ni? Dah tak ada ujung lah ni. Tak ada lagi dah ruang. Apa ada tak sesuatu yang boleh dekat daripada ini? Sesuatu yang tak ambil ruang lah, yang boleh dekat daripada itu. Kerana takut dekat tak bertempat, jauh tak berjarak. Itu. Jangan kita, oh Tuhan ni dekat tak, jauh tak. Dia dekat. Tuhan sendiri kata dia dekat. Betul Al-Quran, yas'alunaka anni ibadi fa inni qarib. Satu ulama boleh daripada Virginia, boleh datang. Dia the secret of doa. Yang dalam Quran ni, Allah Ta'ala susun doa ni, ada turutan tu. Doa Nabi Adam, doa Nabi Nuh, doa tu dia ada susunan. Saya pun tak dengar semua. Dia ada rahsia doa tu. Betul dalam Quran ni, setiap kali ada persoalan, Allah mulakan kata qul. Jawab oleh Muhammad. Jawab oleh Muhammad. Qul. Tapi bila Allah nak menerangkan tentang dirinya, ayat yang itu, yas'alunaka wa idza sa'alaka anni ibadi, apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, Allah tak kata qul. Terus dia kata fa inni qarib. Sungguhnya aku ni dekat. Selalunya kalau ayat Quran ni, qul wallah, qul. Kata qul, kata Muhammad qul. Tapi pada ayat itu tak ada kul. Idza sa'alaka anni ibadi, bila hamba aku bertanya tentang diriku, fa inni qarib. Aku dekat. Aku dekat. Aku tak jauh daripada kau. Kau yang tak perasan. Kau yang tak sedar. Kau yang tak perhatikan diriku. Dan kau terlalu memerhatikan lain daripada aku. Sehingga kau tak sedar aku berada dekat denganmu. Lebih dekat daripada ini. Rasakan tu. Betul kata apa lagi? Artinya, apa maksud ayat itu? Bahawa sungguhnya perintah kami pada menghidupkan seorang dan pada mematikan dia seorang itu lebih hampir kepada seorang itu dari perintahan urat lehernya yang kami jadikan dia urat leher sebab bagi hidup seorang itu. Jadi kalau kita tengok kajian doktor ni ending dia bila dia nak tahu orang mati hidup, cek nadi.
Oh, sudah mati. Oh, ada lagi. Hidup lagi. Dia cek kat sini lagi. Dia hujung ilmu doktor sini kan, nak tahu hidup tak hidup. Kalau dia dah tak gerak ni, mati dah tu. Habis. He's dead. Innalillah. Tapi Allah yang mematikan, yang menghidupkan kita itu, switch kat dia tu lagi dekat benda ni. Kerana dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Kita ni tanda yang mati hidup. Dia yang menghidupkan, yang matikan. Yang pegang switch tu, yang pegang ni dia tu. Dekat daripada tu lagi. Lepas tu dia kata, bermula takrir yang demikian itu, keterangan itu, bahawa sungguhnya urat leher seorang itu adalah sangat hampir kepadanya daripada segala juzuk yang lain daripadanya. Kerana bahawasanya dia urat itu dijadikan dia oleh Allah Ta'ala sebab bagi hidup seorang. Kalau dia tuk, hidup begitu. Inilah halnya jika terhenti musyahadah kita kepada urat lehernya juga. Kalau kita cakap mana hayun, mana hidup orang ni, kat sini kita akan jumpa sini. Lebih daripada itu tak ada dah. Kalau kita musyahadah kat dia lah, terhenti kat situ. Adapun jika kita musyahadah menyaksikan akan Allah yang menjadikan ia akan seorang itu, dan yang menjadikan ia akan urat lehernya itu, dan dijadikan dia pula sebab bagi hidup seorang itu, tetapi serta demikian itu kuasa Allah Ta'ala mematikan dia serta sejahtera urat lehernya. Bila urat leher macam tu ya, tak ada beza pun, cuma dia tak bergerak je dah. Tak nampak dah, nampak urat dia tak bergerak je dah, sampai situ je. Dan lazim daripada demikian itu, kuasa pula ia menghidupkan dia dengan ketiadaan urat lehernya itu. Urat leher tak ada tapi hidup, boleh tak? Urat leher tak ada tapi hidup, harus boleh. Ada tak ada urat leher itu sama aja sisi Allah. Maka demikian itu musyahadah. Jadi tetaplah yakin kita akan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang memerintah atas menghidupkan seorang dan mematikan akan dia, bukan urat lehernya yang memerintah akan demikian itu. Ilmu doktor sampai sini kan, ilmu doktor sehebat-hebat doktor terror macam mana pun, dia hanya boleh tahu kematian dan kehidupan tu kat sini. Okey, tak boleh dah, habis. Boom, tak ada apa signal, tak ada straight line. Tapi Allah, kita yang beriman, kita musyahadah, bukan urat tu, itu tanda aja tu, bukan itu tu. Tu tanda aja. Tanda dia dah mati. Tapi yang mematikan dia bukan urat tu. Itu tanda aja. Allah menghidupkan tu, Allah, bukan tu. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka ketahuilah daripada takrir ini bahwasanya Allah Ta'ala terlebih hampir perintahannya kepada seorang itu daripada urat lehernya. Bukanlah dia zatnya, bukan zat Allah terlebih hampir, bukan makna zat Allah yang terlebih hampir itu, tapi perintahnya yang paling hampir. Nak matikan ke nak menghidupkan, perintah dia tu. Amar, perintah nak memati dan menghidupkan tu. Urusan dia tu dekat, lebih dekat daripada urat dia itu. Bukan dengan makna zat Allah tu lebih dekat di sini. Kerana maksud dia bertempat dah Tuhan tu. Macam tu kacau lah tu, jadi Tuhan kat dalam tu. Nampak tak? Sebab Tuhan ni dia zat, sifat dia beri pada zat. Zat dan sifat tu tak bertempat, bukan kat sini. Cuma dia nak menunjukkan dia lagi dekat yang tapi tak bertempat itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu a'lam. Panjang lagi tu. Kalau masuk tu sejam lagi tu. Allah. Soal. Kenapa surah Al-Fatihah
digelar sebagai ibu atau induk Al-Quran? Kenapa surah Fatihah tu digelar sebagai induk Al-Quran? Kerana 7 surah Fatihah tu sebenarnya intisari kepada seluruh ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bahkan ajaran-ajaran yang ada dalam semua kitab. Semua kitab. Zabur, Injil, Taurat, 100 suhuf, intisari, dia punya summary berada dalam surah Fatihah. Macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu menghimpunkan semua nama-nama Allah dalam 3 nama tu, mewakili semua nama-nama dia tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik bagi Allah. Menghimpunkan segala tahmid, segala pujian, segala zikir ada dalam Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi, segala asma' berada di situ. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Segala cerita tentang kiamat, surah apa pun dia, tersimpul dalam Maliki Yaumiddin. Dialah yang memiliki hari tersebut. Dan direngkaskan nama-nama kiamat yang satu-satu nama tu. Dipilih nama yang menunjukkan tujuan asal kenapa dia adakan hari kiamat, iaitu middin, ad-din, iaitu pembalasan. Kerana Allah nak membalas. Kerana banyak ketidakadilan yang berlaku di dunia ini, banyak perkara yang orang lepas kat sini, seolah-olah dah tak ada balasan. Ada ni. Dan digabungkan dengan dirinya, Malik, pemilik hari itu. Jadi situ ada sudut tauhid dan ada sudut hari kiamat, hari terakhir. Ya, segala cerita tentang kiamat semua masuk dalam tu. Iyyaka na'budu, akan engkau yang kami sembah. Segala hukum fiqh masuk dalam iyyaka na'budu. Intisari dia. Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang tempat kami. Segala ilmu tauhid buat dalam tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas tu doa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Segala doa balik pada doa itu. Tunjuk kami jalan lurus. Yang siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat, nabi-nabi, rasul-rasul, orang soleh, awliya lillah, orang siddiq, orang sabirin. Semua cerita-cerita dalam Quran, dalam Zabur dan Taurat yang menceritakan tentang orang soleh dan apa berlaku pada mereka, intisarinya siratal ladzina an'amta alaihim, mereka yang mendapat nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat, Yahudi Nasrani. Semua cerita orang yang dimurkai Allah, Fir'aun, kaum Ad, kaum Nabi Lut, semua itu termasuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Situ. Jadi intisari, sebab itu dia Ummul Quran, ibu Quran. Semua tu kalau dihurai Fatihah tu, ya seluruh Quran tu. Kalau nak dihurai Fatihah tu, satu-satu ayat tu, tentang kiamat, tentang fiqh, tentang tauhid, tentang ini, semua dalam tu, tentang doa. Kalau nak huraikan itu, jadilah satu Quran. Dan Quran tu pula intisari pada semua kitab-kitab yang lain. Jadi maknanya semua kitab tu masuk dalam surah dalam Quran. Quran masuk dalam surah Fatihah. Tapi ada sambung lagi tu. Fatihah tu pula semua duduk dalam bismillah. Kerana permulaan segala sesuatu tu dengan bismillah. Bismillah tu pula bermula dengan titiknya ba. Titik yang mana? Bukan titik kat bawah tu. Titik bawah tu. Titik permulaan ba. Ba bila nak tulis tak. Jadi kat Lauh Mahfuz, kalimat pertama yang ditulis dalam Lauh Mahfuz, Bismillahirrahmanirrahim. Pak, titik, barulah mula. Segala sesuatu yang terjadi tu bermula dengan titik ba. Titik ba tu pula kalau dipanjangkan, bikana makana biyakunu mayakunu. Dengan akulah terjadi yang telah terjadi. Dan dengan akulah terjadi yang sedang berlaku dan yang akan berlaku.
Kerana segala sesuatu ni tercatat dalam Lauh Mahfuz. Logik lah titik tu. Semua ni dah masuk titik tu. Wallahu a'lam. Jadi surah-surah yang lain tu tak dapat menandingi lah surah Fatihah. Tak dapat. Sebab surah lain tu ada kala hanya dari sudut, contoh dalam Qul Wallahu Ahad. Itu sudut uluhiyah ya, ketuhanannya. Nabawiyah tak ada. Tapi Fatihah ada. Mana Nabawiyah? Dia bisa ada 4. Dia kena ada uluhiyah, Nabawiyah, Hasyar, adalah 4. Simpulan Quran. Uluhiyah tentang ketuhanan. Nabawiyah kenabian. Hasyar kiamat dan hari pembalasan. Adalah keadilan. Cerita tentang orang-orang yang taat, cerita pasal orang yang menderhaka. Semua tu. Tapi setengah-setengah surah tu dia tak komplit. Tak macam surah Fatihah tu, dia Ummul Quran. Baca tu macam semua dah masuk dalam tu dah. Lepas tu, kenapa Qul Allah ni baca 3 kali baru jadi satu Quran? Kenapa Qul Allah tu uluhiyah aja? 1/3 Quran. Dia tak ada lagi 2 tu. 1/3 Quran je. Tapi sebenarnya hajat, kenapa baca Qul Allah tak baca Fatihah? Fatihah lah. Kenapa baca surah Qul Allah? Kenapa dia baca surah Kuliah? Sebab solat hajat memohon pada hanya Allah, tak ada lain. Surah-surah tu tunjuk pada tauhid, hanya Allah. Ada soalan ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa asyhadu bi anna hamda rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum.